elok kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa baca? Satu, sebab nak beritahu diri kita apa yang kita nak beritahu diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama, kita nak beritahu diri kita yang Allah yang bangunkan kita. Itu satu nak kena beritahu. Allah yang bangunkan kita, bukan jam loceng. Itu jam loceng sebab sebab bukan orang kejut. Sebab adanya orang kejut yang tak bangun pun ada juga. Adanya pakai jam loceng tak bangun juga. Jadi apa yang kita beritahu, alhamdulillahillazi ahyana, dia yang hidupkan kita balik dalam keadaan kita mati. Sebenarnya tidur ni adalah mati. Tidur ni adalah mati. Mati. Jadi bila kita kata mati tu, dia hidup balik. Yang hidupkan balik itu ialah Allah. Lepas tu bila dah mengaku hidup balik, ahyana ba'da ma amatana, setelah dimatikan kita, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi nak teruskan kehidupan ni, beritahu diri kita pagi-pagi, engkau akan balik pada Allah, engkau akan pulang pada Allah. Lepas tu nak buat apa, buat lah. Nak pergi pasar ke, nak pergi masjid ke, nak pergi masjid ke, buat. Tapi ingat apa kita cakap pada diri kita, engkau akan kembali pada Allah. Engkau nak tak nak, kau kena balik pada Allah. Dan bukan balik saja, engkau akan diperhitungkan apa yang kau buat. Tu yang kita tahu tu. Itu Imam Ghazali kata apa? Buatlah apa saja dalam muka bumi, tapi ingat engkau akan diperhitungkan. Buatlah apa? Nak buat apa buat? Nak buat jahat ke, nak buat tak jahat ke, nak buat baik ke, nak sedekah ke, nak pergi masjid, tak pergi masjid ke, nak apa ke, buatlah. Tapi akan diperhitungkan balik. Lepas tu jangan risau. Kalau orang nanya kita, jangan risau. Benda tak settle kat sini. Dia kat akhirat ada satu bicara. Kat sini tak dapat nak buat apa-apa kat dia, tak apa, tak ada masalah apa-apa. Tapi dekat akhirat nanti ada satu lagi bicara. Apa? Perhitungan. Jangan risau, benda tu akan diperhitungkan balik. Kita jangan ingat kita lepas, kita nanya orang ke, kita buat apa-apa lepas, tak. Dekat akhirat nanti ada perhitungan. Sama juga setiap nafas yang kita tarik ni, apa yang kita buat hari-hari akan ada perhitungan. Itu Rasulullah kata, bumi akan mengeluarkan cerita dia. Kalau sahabat tutup kepala takut, itu perkataan tu, wa ilaihi nusyur. Cakap diri kita, aku akan kembali pada Allah. Bila? Dia tak ada bila. Bila tak ada bila, nama dia bila-bila. Benda yang tak ada bila, nama dia bila-bila. Bila-bila apa? Bila-bila sebelum raya ke, lepas raya ke, tak tahu. Minggu depan ke, malam karang ke, petang karang ke, tak tahu lah bila. Bila? Bila-bila. Lepas tu ambillah kesempatan, ini sambung di malam tadi, ambillah kesempatan daripada Ramadan ni, betul-betul lah melaksanakan taubat, betul-betul lah minta ampun dengan Allah, betul-betul, sungguh-sungguh, serius, cara serius, bukan cara main-main. Sebab apa? Bila-bila akan balik, bila-bila akan pulang. Dalam kitab-kitab banyak sebut bagaimana orang-orang di barzah ni tengah cemburu ni, tengah cemburu tengok kita datang kuliah, pergi masjid, sembahyang tarawih, selawat Nabi dan tarawih, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bila baca tu, ingat apa kata dalam kitab Imam Sayuti. Dia kata apa? Aku mendapat khabar dari barzah. Dapat macam mana tak tahu. Orang-orang di barzah ni, malaikat ada yang bertanya pada mereka. Apa malaikat tanya? Kalau kamu ini, aku minta pada Allah untuk dihidupkan, dan kau hanya bercakap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian kau dimatikan balik, adakah engkau mahu? Malaikat tanya dengan orang mati ni, engkau nak tak? Aku minta dengan Allah supaya engkau dihidupkan, tapi sekejap je, untuk engkau cakap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lepas tu kau mati. Engkau nak tak? Maka mereka berkata, pasti kami nak. Malaikat kata, pasti kamu takkan boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu je. Itu yang Ummu Aiman, anak kepada Abu Talib, ditanya Rasulullah, apa amalan aku boleh buat sambil duduk-duduk? Duduk kat rumah, duduk dalam kereta. Apa amalan aku boleh buat? Rasulullah kata, bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang zikir-zikir kita baca tu.
Itu yang kita baca tu. Allah sangat menyukai kau sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang dikatakan banyak-banyak zikir. Sebab tu nak kena banyak-banyak zikir. Tu saya cakap dulu, Imam Nawawi dia bawa anak murid dia tengok orang mati. Tengok orang mati. Imam Nawawi pandang jenazah yang terkujur. Dia pandang anak murid dia pun pandang, tiba dia serentak. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Dia kata itu. Bila dah pulang, anak murid dia tanya, wahai guru kami, apa yang menyebabkan kau tersentak dan kau berkata subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar? Dia kata, tahukah engkau, dia kata, di barzah sana ramai orang cemburu, tak dapat sebut lagi, dan mereka ditawarkan oleh malaikat, hendakkah kami doakan untuk dihidupkan semula, dan kamu kata subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, kemudian kamu dimatikan. Maka orang-orang di barzah kata, kami nak. Tapi malaikat kata, pastilah kamu tak dapat lagi, tak dapat hidup lagi dah, tak dapat sebut dah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, tak dapat. Sebut dalam kubur boleh dah, sebut kat dunia tak boleh dah. Kenapa? Ini adalah satu perjalanan one way street, dalam sahala, dia tak boleh patah balik. Jadi masa lidah ni boleh angkat, sebut. Ada orang lidah dah tak boleh angkat sebelah, stroke. Cakap pun itu tengah ni dah habis. Dah ramai dah kawan kita kena, betul tak? Sementara boleh angkat ni, sebut. Malam-malam Ramadan ni, sebut. Imam baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ikut pun tak apa. Ada surau kan, saya tengok apabila baca, mereka baca ramai. Jadi Bilal dia bukan seorang, Bilal dia ramai. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, begitu. Dia buat gitu. Sebab apa? Nak latih orang lain sama-sama. Lepas tu dia sebut apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dah puji Allah, dah sebut. Apa lagi disebut? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Beritahu lagi diri kita apa? Engkau tak ada daya, engkau tak ada upaya. Kecuali apa yang Allah beri pada engkau. Apa yang Allah tolong pada engkau. Itu juga yang kita kata hayya 'alas solah, itu yang kita jawab, betul tak? Hayya 'alal falah, itu yang kita jawab. Tadi orang kamar dekat sini, kita dah duduk sini dah. Dia kamar dekat sini, kita dah duduk sini. Sama je kita jawab. Allah akbar, Allah akbar, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Sama juga jawab lagi, walaupun dah duduk sebelah Bilal. Memang kejap lagi nak bangun sembahyang. Dia ajar lagi apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Merendah diri kepada Allah. Tu benda-benda ni kita baca, tapi masalah kita tidak ada penghayatan. Penghayatan ni perkataan hayat. Hayat ni nyawa, hayat ni hidup. Jiwa tak hidup. Ni masalah ni. Buat, cakap, tapi jiwa tak hidup. Baca, jiwa tak hidup. Doa, jiwa tak rasa. Kenapa? Hati telah condemn. Macam bateri dah kong, tak boleh charge lah. Beyond economic repair. Kereta dah jahanam, tak boleh repair lah. Imam Ghazali dah bagi petua. Kalau kau tak jumpa hati kau, dalam keadaan kau doa, kau baca Quran, kau tuntut ilmu, kau cakap dengan Allah serta-merta, ya Allah, gantikan hati aku dengan hati lain. Kenapa? Ya Allah, sesungguhnya aku tak punya hati. Aku dah tak punya hati. Imam Ghazali kata begitu. Cepat-cepat minta ganti. Dah tak ada hati dah. Imam baca Allah, tadi Musta'in baca Allah majirna minan nar. Allah baca, mulut baca, tapi hati tak rasa. Mana tak ada hati? Hati dah tak ada. Jasad ada. Jasad buka puasa, tapi hati dah tak ada. Ni nak kena hati-hati menjaga hati. Jangan sampai dia mati. Jangan sampai dia mati. Itu tanda hati tak ada. Sebut dia boleh sebut, tapi dia tak rasa. Itu dah ada hati. Itu tanda dah sakit. Macam orang kalau dah kena potong kaki, antara tanda dia pegang kaki dia tak rasa dah. Oksigen tak sampai. Nanti jari itu mula hitam. Gangren tu, orang kata gangren kan. Lepas tu kadang-kadang orang luka kat kaki,
Saya ada dengar nurse cakap lah, kalau saya buat dressing, dia rasa sakit, saya suka hati. Kenapa saya suka? Dia rasa. Ada rasa lah. Tapi kalau saya buat dressing dia tak rasa, saya kata tak lama lah pakcik ni. Cut off. Buang. Terus buang. Sama juga macam hati. Bila benda lain dia mudah rasa. Benda-benda yang tak patut dia rasa. Mudah tersinggung dengan kata-kata orang, yang tentu dia rasa. Mudah tersinggung dengan suami, mudah tersinggung dengan isteri. Sakit hati saya ustaz, sakit hati saya. Apa pasal kata itu kan? Dia punya sakit tu mak hari disukun dia punya panjang. Sakit hati saya dia kata. Tentu dia mudah rasa. Tentu dia mudah rasa. Tapi bila dia sebut apa juga yang melibatkan Allah, dia tak rasa apa-apa. Tu angkat tangan doa kunut begini. Ini angkat tangan. Ini. Ini angkat tangan. Dengan kepala ini. Nampak orang angkat doa kunut? Nampak? Pagi-pagi. Allahumma hadina fiman hadait. Musa'in baca, ya Allah, Engkau berilah kami hidayah. Betul? Seperti mana Engkau pernah beri hidayah pada orang lain. Ini tanda apa? Hati telah mati. Allahumma ajirna minan nar pun ini, Allahumma ajirna minan nar. Gitu tanda hati telah mati. Jasad ada lagi. Jasad lagi. Jasad tunggu ke bumi je. Hati dah out. Hati dah lama kena ke bumi. Hati dah lama talqin. Hati dah lama mati tanpa dia sedar. Jadi Ramadan ni hidup boleh balik. Kalau boleh hidup. Kalau dah lama mati, tak boleh hidup. Rotek lama mati, hantar puspakom. Betul? Rotek kalau mati tak hantar puspakom berapa lama Setahun? 3 tahun? Setahun rasanya. Setahun rasanya. 3 tahun. Kalau dah mati 3 tahun, tak boleh hantar puspakom. Oh, setahun. Kalau mati setahun, kena hantar puspakom. Ini kalau hati dah mati 5 tahun, nak hantar apa? Inspection, betul. Saya ada jiran saya, Pak Yah, tolong Pak Yah anggap barang. Pak Yah punya ni dah mati, dia kata. Rotek dah mati. Pergi puspakom, macam-macam nak kena tukar. Nak tukar brake, nak tukar ni. Alah, Pak Yah kata, buang yang lori ni. Tengok. Nak repair mahal. Hati kalau dah lama mati, nak hantar apa? Puspakom. Pergilah puspakom. Saya hati dah mati. Rotek hidup. Boleh tak buat inspection? Bukan puspakom buat inspection. Pergi duduk dalam pengajian, itu puspakom. Pergi duduk dalam majlis ilmu, itu puspakom hati kita. Cek kat mana ni? Kat mana rosak? Kat lidah ke, kat telinga ke, kat mata ke, kat hati ke, kat keyakinan ke, kat etikat ke, kat perbuatan ke, mana rosak? Repair. Biar dia hidup. Lepas dia dah hidup nanti, dia berjalan dengan lancar. Berjalan apa? Berjalan menuju Allah. Dia lancar perjalanan dia. Sebab tu nak kena jaga hati-hati. Hati-hati ni kita ni kena jaga. Hati-hati jaga hati. Jangan biarkan dia mati. Apa punca dia mati? Satu benda yang membunuh cara senyap. Apa nama tu? Apa namanya membunuh hati cara senang? Killing me softly with his song. Wah, macam teringat satu lagu. Silent killer. Pembunuh senyap. Senyap dia diam, dia bunuh hati kita. Apa nama dia tu? Kalau tak kenal pembunuh bersiri ni, lagi parah. Tak kenal pembunuh bersiri, dia bunuh hati. Dia matikan hati. Dia sakitkan hati. Sampai masuk ICU, sampai kena bantuan pernafasan, akhirnya mati. Apa nama pembunuh bersiri ni? Apa yang menyebabkan hati mati? Nama dia bukan nafsu, nama dia dosa. Yang dihasilkan oleh 2 kilang. Satu syaitan, satu nafsu. Yang menghasilkan tu nafsu. Dia menghasilkan dosa. Dosa ni yang menjahanamkan manusia. Akhirnya dia tak dapat nak beramal. Fudail bin Iyad, orang tanya dia,
Kenapa aku tak boleh bangun malam? Ni soalan yang biasa orang dulu tanya. Orang dulu dia tanya soalan tu, kenapa aku tak boleh zikir, kenapa aku tak boleh bangun malam? Hudaybiyah kata satu je sebab. Apa? Dosa. Tu je dia kata. Sufyan As-Sauri, orang tanya, kenapa aku tak boleh bangun malam? Dosa. Tak jadi tengoklah lepas Syawal nanti. Sekarang memang bangun sebab nak mencekik. Tu Piramli kata, kau ni aku nak mencekik, tak senang. Kalau tak mencekik, tak bangun. Nak tahu, tengok nanti lepas Syawal ni, bangun malam tak? Bangun tak lagi pukul 4 untuk semayang? Bangun tak lagi pukul 4 untuk minta ampun dengan Allah? Bangun tak lagi pukul 5? Atau bila azan je baru jaga? Kenapa? Dosa. Dia kata, Sufyan As-Sauri kata, aku telah buktikan perkara ni. Dia kata Allah telah ajar aku telah buktikan perkara ni. Dia kata, aku pernah dihukum untuk payah bangun malam selama 3 bulan. Bangun-bangun tapi semayang tak rasa apa-apa. Macam itulah lebih kurang. Bukan tak bangun-bangun, tapi semayang tak rasa apa-apa. Macam rasa kosong Rasa takut tak ada, rasa harap tak ada, zikir tak rasa apa-apa, istighfar tak rasa apa-apa, macam tak berdosa je. Macam rasa tak bersalah Saya ingat perkataan ni tau. Bila orang nak habis haji, tengok tempat melontar kan, kosong tau, tak ada orang. Ustaz kata apa? Ustaz Mentawai tu kata apa? Dia kata, Ustaz, tengok Ustaz, macam tak bersalah tempat ni. Dia kata tu. Padahal dulu kita kena tolak jatuh kat sini. Dia kata jalan kaki sampai meleset. Kata sekarang kosong, macam tak bersalah. Dia kata tu perkataan tu, macam tak bersalah je. Kenapa tak bersalah? Ada benda yang halang dia rasa bersalah. Nama apa? Nama dia dosa. Tu Sufyan As-Sauri dia kata apa? Aku telah buktikan bagaimana satu hari aku melihat di masjid Mekah ada orang menangis di sebelahku. Dia kata, dia semayang malam, ada orang semayang malam sebelah dia. Mereka dulu masjid penuh semayang malam, orang dulu. Sekarang 5 minit nak azan tak ada orang lagi, kecuali bulan puasa. Lepas bulan puasa 10 minit nak azan jumpa datang, tak ada, siap je ada tengah buka api, kedegang. Orang lain mana? Orang tak ada, belum datang. Sufyan As-Sauri ni yang dia kata apa kalau kau bangun tidur selepas azan subuh, maknanya azan dia baru jaga, maka engkau akan dipanggil oleh suara daripada aras, wahai ghafilin. Ghafilin apa? Orang-orang yang lalai. Wahai orang-orang yang lalai, jangan bangun lepas subuh, jangan azan baru bangun. Kena bangun awal-awal, kena bangun 1/3 malam paling lambat, supaya dipanggil wahai mustaghfirin, wahai orang-orang yang rajin beristighfar. Ini azan baru jaga, lewat. Ini kan pula jaga 6.30 lagi lewat. Sufyan As-Sauri kata, aku telah membuktikan perkataanku ini. Suatu hari aku lihat ada orang menangis sebelahku semayang malam, dan hati aku berkata, dia tengok orang tu nangis, berlakon ini. Dia kata tu je, dia kata berlakon, macam berlakon dan nangis-nangis berlakon. Maka Allah hukum aku 3 bulan aku semayang malam tak rasa apa-apa. Kenapa? Dosa. Dosa. Ini dosa tau. Jangan tengok orang pakai serban belagak ini. Jangan cakap tu. Tengok budak-budak tahfiz pegang tasbih. Allah, bau besar ni dah pegang tasbih. Aku dah nak mati tak pegang tasbih. Pergi mampu lah kau dah tasbih. Betul tak? Belagak. Jangan cakap tadi dia cakap. Dia pegang tu elok lah, daripada dia pegang handphone, daripada dia pegang PlayStation, daripada dia pegang girlfriend dia. Betul lah biarlah dia pegang. Betul budak-budak ni jangan cakap belagak. Budak sapi dia pakai serban, dia pakai jubah garang, pakai kopiah, biar dia pakai. Betul lah. Kita zaman kita dulu, kita pakai apa kita tahu. Zaman kita dulu, kalau orang panggil kita Pak Ma'un sekali kali je. Tahu tak? Sedarlah kita. Dan lebih takut, kita proud dengan apa orang panggil kita. Kita bangga. Itu nafsu apa tu? Amarah. Amarah ni nafsu paling teruk. Jadi, apa yang kena buat Ramadan ni? Antaranya taubat. Okey. Saya nak cerita sikit pasal taubat. Kalau boleh salin lagi bagus. Kalau tak salin, boleh salin, ambil handphone
Datik. Apa guna handphone mahal? Orang kata apa? Apa guna pergi Taj Mahal kalau tidak berjalan-jalan? Apa guna handphone mahal kalau tidak catat nota dan amalan? Itu pantun 4 kerat. Handphone ada untuk WhatsApp, untuk cerita. Kalau buku catat, saya nak cerita kepada penting ni. Ni yang kita kena buat ni. Nama dia apa ni? Nama dia taubat. Kadang-kadang nak taubat pun tak faham. Cara faham makna apa tak faham, apa pun tak faham. Macam nak taubat? Sedangkan taubat ini syarat untuk Allah ampun dosa, engkau mesti melalui satu proses nama taubat. Kita tak reti je. Belajar sikit. Satu, taubat ni dia ada ta'arif. Ta'arif apa? Definasi. Taubat ni dia ada definasi. Definasi ni dia ada dua lah. Satu definisi dari segi lughah. Lughah ni apa? Lughah ni bahasa. Lughatul Arabiah, bahasa Arab. Lughah ni maksud apa? Lughah ni maksud terjemah. Terjemah ni maksud apa? Taubat ni terjemah ni apa? Pulang atau kembali. Ini maksud taubat. Kembali. Kenapa kembali? Dulu kita dekat alam roh. Ini kena faham. Lepas tu masuk alam rahim. Rahim ni perut mak kita. Lepas tu masuk alam dunia. Dan di sinilah manusia berdosa. Di sinilah manusia merosakkan dan berjahanam dengan diri dia. Maka dia kena kembali balik. Apa perjanjian dia pada alam roh? Alas bi rabbikum qalu bala syahidna. Berkatalah roh itu, engkau Tuhan, aku hamba. Maknanya kita kembali balik mengakui Allah dan kita hamba. Maknanya kenapa? Kena patuh. Maknanya kembali ni pulang ni maksud apa? Patuh. Patuh balik pada apa perjanjian kita dalam roh. Itu definisi taubat. Nombor dua, definisi dari segi istilah. Ini lurah. Istilah. Ini luhahi, ini istilahi. Ini semua kata Arab ni. Kita tak faham, tak tahu guna Arab. Istilah ni dia menghuraikan terjemah. Itu dari segi bahasa dan kitab begitu. Istilah ni maksudnya menghuraikan terjemah. Apa dia ni? Bila ada 3 perkara. Apa nama taubat? Satu, mestilah ada pada dia ilmu. Taubat dia orang dikatakan orang taubat mesti ada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang bahaya, akibat. Tadi jadi kita kata pengurusnya tadi. Apa? Dosa. Mesti ada ilmu ni. Dosa ni apa? Kesalahan. Kesalahan yang dicatat dalam buku kita. Dan nanti wa ilaihi nusyur, kita akan dipulangkan kepada Allah dan benda ni akan dibentangkan. Ini dosa. Imam Ghazali kata dosa kecil Allah tak ampunkan engkau kena bayar dengan neraka. Kecil, dosa kecil. Buat sampah, dosa kecil. Tapi Allah tak ampunkan engkau kena bayar dengan neraka. Dan dosa kecil selalunya dia terhapus dengan wudu, terhapus dengan jalan 5 masjid. Itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, apa dosa besar? Dosa besar, dosa-dosa yang dijanjikan seksa. Itu nama dosa besar. Maka dia tak boleh dihapuskan dengan ambil wudu, dengan puasa sunat, tak boleh. Dia kena mengambil apa? Satu proses nama dia taubat. Proses pun tak faham. Macam mana taubat? Betul tak? Makna taubat pun tak kerti. Macam mana taubat? Orang kata engkau mesti semayang. Semayang pun tak faham. Rukun-rukun tak kerti, syarat tak kerti, apa benda tak kerti. Macam mana semayang? Sama juga. Itu taubat ni ada satu bab dalam tasawuf yang kita kena belajar.
betul-betul, supaya kita lalui proses dengan betul. Sebab hasil taubat ini terhapus dosa. Kalau tak terhasil taubat, tak terhapus dosa. Jadi taubat ni, apa benda yang kita kena faham mula, dia adalah satu permohonan. Ni application. Bang, si orang tak erti mana nak mohon. Betul? Nak minta tanah, nak mohon tanah. Isi orang pun tak pandai. Nama tu dia alamat dia nombor telefon. Pakcik ni tahu tak si orang salah. Lepas tu hantar orang, boleh lulus ke? Mana lulus? Isi orang tak erti. Lampiran. Orang kata lampiran, mesti lampiran IC. Disahkan oleh pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, penggawa, kan syarat itu kan. Dipanggil siap mesti cok, pam, sign. Boleh? Siap mesti sign. Orang yang proses permohonan, apalah siap masjid luluskan salinan ni. Disahkan, pam, siap masjid, cukup, boleh? Tak boleh, jadi permohonan apa? Ditolak. Sama dengan taubat. Lampiran tak betul, tak cukup, cara tak faham, mentam ni. Jadi apa jadi taubat dia? Permohonan anda ditolak. Dekat dunia dia nampaklah kaedah ni. Lepas tu ulama kata dia ada cara dia supaya permohonan ini dipertimbangkan. Kenapa? Kalau permohonan ditolak, dosa itu kekal pada buku manusia ni. Begini. Kalau dosa kekal jadi apa? Ni, tengok saya cakap ni ya? 3 golongan yang saya pernah cakap dulu. Kubur akan cakap pada dia 4 perkara. 3 golongan. Apa dia golongan tu? Kafir, munafik, orang mati, berdosa. Ni saya kata semalam kan, jenazah ni kalau orang baik ke, orang jahat ke, ahli syurga ke, tetap pada takbir ketiga kita akan doakan dia minimum Allahumma fir lahu, lagi warhamhu, minimum. Itu syarat lah. Yang lain itu sunat. Ampun dia, kesahanilah dia, atau ampunilah dia, rahmatilah dia, walaupun dia ini memang orang baik. Apatah lagi orang tak baik. Kalau tak ada orang doakan dia, Allah Akbar, orang tak doakan dia, sebenarnya tak sah. Kenapa? Doa pada mayat ini wajib. Jadi rukun pada sembahyang mayat. Minta ampun pada Allah atas dosa dia. Kita disuruh minta ampun. Kenapa? Kalau dia mati dalam dosa, kafir, munafik, orang dosa. Nampak golongannya ada? Tiga ni. Kalau Allah tak ampunkan dosa dia, na'udzubillah, maka dia kena dengar satu jeritan daripada kubur. Yang kubur akan cakap pada dia 4 perkara. Dia dalam hadis. Dia masuk dalam kubur, kubur kata, tidak ada ucapan selamat datang pada engkau. La ahlan wala sahla. Kubur kata tak ada selamat engkau. Tak ada. Mana kubur tak terima dia. Tapi tak ada pilihan, dia kena masuk juga. Kita kalau pergi raya dengan orang, aku tak selamat datang pada engkau, aku tak tipu engkau, kita boleh balik. Walaupun sedih, rasa marah ada kan, boleh balik, tak ada hal. Tapi kalau kubur kata tak ada ucapan selamat datang pada engkau, boleh balik. Boleh ketuk kubur, buka, kubur tak ada terima aku, buka, aku nak balik sekali, buka. Boleh? Tak boleh. Nombor 2, kubur kata apa? Engkau lah manusia yang paling kami benci berjalan di atas muka bumi. Dia dah cakap panjang. Kenapa? Mati bawa benda ni. Kubur kata engkau manusia yang paling kami benci berjalan di atas muka bumi. Nombor 3, kubur kata apa? Hari ini urusan kau diserah pada kami. Urusan kau, diri kau dah kena mandi, dah kena kapan, dah kena semayang, dah kena talqin. Habis, masuk, tutup kamus. Habis. Dibaca talqin. Selamat berpisah, sebut nama kita akan berjumpa lagi di akhirat nanti. Kan kata kan? Yang dah kan? Selamat berpisah. Mereka tak jumpa lagi dah. Mari urusan kau dengan kami dah habis. Tak ada urusan jual beli lagi, tak ada urusan salam lagi, tak ada urusan perbincangan lagi, tak ada meeting lagi, tak ada apa. Between us, close. Habis, tutup. Engkau dengan orang lain. Tak apa? Kubur. Hari ini urusan kau diserah pada kami. WhatsApp group pun orang buang nama kita. Kontak pun orang buang nama kita. Kita dah masuk WhatsApp group lain. Apa? Ahli kubur.
Ni. Nombor 4, ni dia mati buat dosa. Rasulullah kata nombor 4 dia kata apa? Kau tengok apa kami nak buat kau. Ini kata-kata apa ni? Ini kata-kata ancaman tau. Sekarang aku tak suka kau. Engkau paling aku benci atau aku pemilu. Hari ini kau datang ke aku, serang pada kami. Kau tengok aku nak buat apa dengan kau. Kubur tu kata itu. Perawi hadis kata Rasulullah bila cakap 4 perkara itu, Rasulullah buat tangan ini. Dan kubur itu mengepit dia hingga bersisir tulang rusuk dia. Prak gitu kan. Maka kalau malam-malam buat tangan gini. Buat tangan gini. Buat tangan gini malam-malam bangun. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan aku, inilah kubur tulang rusuk aku nanti dalam kubur. Buat tangan gini. Kalau kau tak ampunkan aku, ini kubur tulang rusuk aku. Rasulmu dah beritahu wahai Tuhan. Kenapa? Mati bawa dosa. Ini yang menyebabkan orang terpek dalam kubur. Dan kita kat dunia tak belajar taubat yang apa benda pun tak tahu. Definisi tak faham, istilah tak faham, cara tak faham, metode tak faham, SOP macam mana nak bodoh, apa attachment kena buat, apa pun tak tahu. Tahu? Ramadan yang kata bulan taubat pun tak faham lagi. Macam mana kita nak taubat ni? Allah, tak ada ilmu ni yang bahaya. Nombor 2, taubat ada takrif, taubat ada hukum. Apa hukum taubat? Apa hukum bertaubat ni? Hukum dia wajib pada syarak. Buat dosa. Tak taubat lagi kata dosa. Nombor 3, taubat ada waktu. Bila dia taubat? Pagi, petang, malam. Bila dia taubat? Segera. Segera. Buat dosa terus taubat. Tak boleh tunggu pensin. Kerja-kerja tahu buat dosa. Merasuah sini, dirasuah sini, dosa. Nanti pensin taubat. Tak, segera. Kalau buat dosa tak segera taubat, bila taubat kena buat 2 taubat. Satu taubat sebab buat dosa, satu taubat sebab lambat taubat. Lambat taubat itu nasib baik ada umur lagi tu. Ada orang tak sempat. Dia kata nanti tak sempat nanti. Dia hanyut dalam sungai dosa. Ni sungai ni. Dia hanyut ni, sungai dosa ni, sungai lalai. Kalau yang tarik dia keluar itu satu tim, nama dia hidayah, okey. Kalau yang tarik dia keluar ini satu benda, nama dia hidayah, dia selamat Ni hanyut ni, bukan dosa, sungai lalai. Tapi kalau yang tarik dia keluar ini, tak ada orang tarik dia keluar, tapi tahan dia. Yang nama dia malaikat maut, habis. Habis. Kalau Allah beri dia hidayah, dia selamatlah, dia keluar dari sungai dosa. Dia bersihkan diri dia, dia taubat, dia beramal. Tapi kalau tak sempat, malaikat maut yang rentak di sungai ni. Kadang kita kena renung tengok rumah kita renung, kita tahu kan? Satu hari rumah ni penuh kita. Penuh apa? Waktu kita mati, adik-adik kita rentan negeri, minta surat polis, telefon anak kita, bagi surat mati cepat-cepat pakcik nak rentan negeri ni. Pergi badan polis, minta kita dapat tidak, tak tahu lagi tu. Adik-adik kita datang dari jauh, pun datang, rumah kita ramai orang dan keadaannya sangat senyap. Tak ada yang lagi tahu macam raya tak ada. Cucu-cucu datang pun memang main, tak sedar dia kita dah mati. Dia ingat dia tidur. Macam mana dia nak menjerit orang, dia menjerit, dia gurau-gurau. Nanti mak dia cakap, jangan bising anak dia kata. Tak ada bising-bising. Waktu tu orang datang dah pergi. Itu nama dia hari kematian. Dan jangan lupa, dalam kitab Sunan Abu Daud, datang beberapa malaikat. Sunan Abu Daud kata kitab tu. Maka malaikat pertama, dia datang dengan beberapa malaikat.
Dia kata apa? Dengan nada cemas dia kata apa? Dia dah mati kan? Ni, ini orang sungai tadi ni dah mati. Ni dah mati. Dia cemas. Dia cemas. Dia yang cemas. Dia dah mati. Tak nampak. Kita tak nampak. Betul tak? Tapi dah kita sebut itu. Rasulullah kata itu. Dia dah mati. Lepas tu dia kata apa? Guru dia kata apa? Apa amalan dia bawa kan? Malaikat dia yang dia takut. Apa? Kenapa takut? Dia tahu SOP. Kalau mati tak bawa amal, mati bawa dosa, lepas ini benda yang mengerikan tunggu dia kat dalam barzah. Malaikat dia apa pun. Dia tanya dengan malaikat lain. Apa amalan bawa? Apa dia bawa amalan ni? Dan Rasulullah kata, bila orang ramai dalam darah, dia kata, dia dah mati kan? Apa harta ditinggalkan untuk anak-anak dia? Dia kata gitu. Betul. Tapi malaikat dia tak kata gitu. Dia kata, apa amalan bawa? Apa amalan bawa ni? Paling takut malaikat dapat maklumat sembahyang salah. Malaikat tak salah, hukum tak faham. Itu guru kata apa? Amalan yang berkat, amalan yang diterima adalah amalan yang berkat. Amalan yang berkat adalah amalan mengikut syarat. Antara amalan mengikut syarat itu diterima dan berkat, dia mesti mengetahui akan kaifiat. Itu kaifiat tu. Kaifiat apa? Kau sembahyang apa? Rukun kena faham, syarat sah kena faham, pembatal kena faham. Ini bukan kaifiat. Rukun 13, syarat sah 8, 21. Pembatal sembahyang ada berapa? 24. Jadi 21, 24, 45 perkara kena faham. Baru sah sembahyang. Kenapa? Dia mesti mengetahui akan kaifiat. Sama macam wuduk. Secara sah wuduk 12. Fardu wuduk 6, 18. Pembatal wuduk 8, 24. Kena faham. Kenapa? Kalau tidak tak sah sembahyang. Bukalah syarat sah sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat sah semua. Itu kaifiat. Syarat sah mandi wajib ada 11, fardu mandi ada 3, pembatal mandi ada 6. Tu dah kita tahu semua tu. Kalau tidak, tak sah mandi wajib. Tak sah mandi wajib, yang lain jangan cerita lah. Tak payah cerita bersolat lagi. Jadi tak sah solat. Tak sah solat jadi apa? Tak sah solat jadi dosa. Imam Qurtubi cakap dalam kitab, ada setengah orang nanti bila mati, malaikat tu cakap dengan dia apa? Malaikat dia apa? Busuknya engkau. Dia kata tu. Busuknya engkau, dia kata. Imam Qurtubi kata dalam kitab dia, apa engkau bawa daripada muka bumi? Kau bawa apa di dunia ni? Kau bawa apa? Bawa apa? Bawa dosa, bawa leka, bawa lalai, bawa ni kau bawa. Busuknya engkau. Waktu itulah dia berada dengan penuh kekesalan. Ni dia ada waktu. Dia ada waktu taubat. Tahu, ada waktu. Tak boleh suka-suka nanti aku taubat, nanti bang. Nanti mati datang dulu, tak ada apa nak nanti. Nombor 4, taubat ni dia ada apa? Dia ada limit. Atau kita kata ada had. 2 had. Had dia apa? Dia ada pintu taubat. Dan pintu ni akan tutup. Itu nama dia had. Pada 2 keadaan. Satu apa? Pada nazak. Bila dia nazak, pintu taubat tutup. Bila nyawa itu sampai di war-warah. War-warah ni orang nak mati, dia akan sejuk kaki, kan itu kan selalu kan, sejuk lutut, lepas tu nampak perut dia bergelombang, lepas tu nampak dada dia bergelombang. Bila dada dah bergelombang, nanti akan dengar bunyi tu nama dia war-warah. Bila nyawa tu sampai sini, bila sampai sini, pintu taubat dah tutup lah. Dia buat tutup lah. Ada limit, ada tempoh. Atau ini pada individu. Kalau pada umum, bila matahari, tanda ni matahari terbit dari barat. Kita dah tahu tau. Sekarang ni dunia dah macam-macam ni. Orang dah kena COVID, orang dah takut lumpur, takut corona, dah macam-macam. Dah teruk lah sekarang ni.
Satu hari nanti kita malam-malam, besok tak pagi, besok tak pagi, besok tak pagi. Betul. Dan dia akan keluar pada satu kitab saya mengaji dulu lah. Kitab ni kitab Siam, kitab daripada petani, daripada petani. Guru baca lah, baca kitab tu, kita tak jual kat sini. Dia 3 hari nanti dia tak keluar, 3 hari tak keluar. Hari keempat dia keluar. Waktu 3 hari tak keluar ni, orang-orang dah faham dah dunia ni kiamat. Jadi mereka akan berlari ke masjid. Waktu tu masjid tutup, kopi ke orang kopi. Kenapa? Mereka tahu dah kiamat lah. Waktu tu mereka pergi tak guna. Sebab apa? Bila matahari tak keluar, itu tanda pintu taubat ada tutup. Taubat ada pintu untuk terima permohonan. Dia macam kaunter tu, kaunter. Hantar borang, kaunter. Maaf cik, kaunter dah tutup. Tak. Kan tu dia waktu urusan kaunter. Kan boleh kan? Taubat ni pun ada kaunter ni. Tapi kaunter ni pintu. Besar mana pintu taubat ni? Ini diceritakan hadis. Besar ni. Rasulullah kata dengan semua sahabat, engkau taubat cepat. Sahabat kata satu hari aku berjerit dalam masjid, gaduh. Rasulullah panggil aku dan beri nasihat. Dia kata engkau hantar taubat pada Allah. Tu jangan kat masjid, jangan cakap, jangan gaduh-gaduh. Jangan. Sebab dia dosa. Sayyidina Umar pernah baling budak belasan tahun. Dia suara tinggi kat masjid, Sayyidina Umar pernah baling yang batu. Dia pesan dengan sahabat tu, engkau taubat kepada Allah, berdosa. Dia kata, tahu tak engkau taubat itu mempunyai pintu. Okey, ni pintu taubat kan. Kalau kita boleh lukis lah, ni pintu. Kalau rumah kita 7 kaki, besar berapa kaki? Mana kontraktor? 3 kaki. Kalau rumah kaya sikit 5 kaki. Kalau jamban pintu kecil. Betul. Taubat ni pasal mana? Rasulullah kata dengan sahabat, taubat ini pintu dia bila engkau cari kuda yang paling laju atas muka bumi dan kau pacu di sini ke sini. Kuda itu akan sampai ke ujung pintu, mengambil masa 70 tahun perjalanan. Ini besar taubat. Ni, hantarlah segera pada Allah. Tu penting taubat. Pintu tengah buka lagi ni. Kalau tu masih buka, hantar permohonan cepat. Hari-hari hantar permohonan. Supaya satu taubat itu Allah terima, maka dosa terhapus. Dosa besar terhapus. Memang gugur dosa, tapi dosa kecil, kita faham betul. Dosa besar membutuhkan proses, nama dia taubat. Okey, ada had. Okey, lagi nombor 5. Taubat itu ada syarat. Kalau tak ikut syarat, tak taubat lah. Taubat ada syarat. Okey, apa yang dikatakan apa syarat taubat? Ni yang kita dah biasa dengar ni. Kita tahu apa sebenarnya. Ada 3, mula-mula 3 dulu. Mula-mula berhenti dengan ikhtiar. Ikhtiar ni dulu kalau Tuan Guru Haji Azra'i arwah ni dulu, kalau dia cerita buat taubat ni, dia cakap kata ni, berhenti dengan ikhtiar. Ikhtiar apa? Kehendak, sedar. Contoh dengan apa? Jumpa kawan, kau lama tak pergi dandu? Alah, dandu tak apa, sekarang pinggang sakit dah tua, nak menari pun tak boleh. Bukan berhenti pergi dandu sebab tak boleh menari. Kenapa tak main pergi? Gaji dah kena potong. Habis kalau gaji tak kena potong, kenapa berhenti sah rokok? Dah sakit. Habis kalau tak sakit, mana bukan dengan ikhtiar. Dia syarat ni mesti berhenti dengan ikhtiar. Ikhtiar apa? Sedar benda ni salah, benda ni dosa, Allah marah, Allah tak suka. Itu nama ikhtiar. Kenapa seorang pergi masjid? Ada apa nak buat kat rumah? Bini tengok muka aku bini kata bosan pun pergi masjid dia bagus. Bukan. Habis kalau bini kata, bang, saya pergi dah bang, tak bosan muka bang, tak pergi. Atau tak pencin masih kerja, tak pergi.
Jadi maknanya dia berhenti tu tak buat dosa mesti dengan ikhtiar dia. Itu cara dia faham ni. Nombor dua, dia kata apa? Kesal. Rasulullah kata kesal itu taubat. Itu nama kata saya kesal. Dulu tak semayang ni, kita 4, kita 5, kita 3. Tak kata tudung, tak tahu aurat. Sekarang dah tahu aurat, main dah berhenti. Dah tahu aurat, sedar. Dah tahu aurat, kahwin. Bukan. Kalau kahwin tak ikhtiar. Sedar, salah ni satu orang ni. Dah tahu aurat, Ramadan. Bukan. Sedar, ikhtiar. Lepas tu, kesal. Aku dulu aku tak sembahyang. Malam-malam cakap dengan Allah, ya Allah dulu tak sembahyang 5 tahun, wahai Tuhan. 5 tahun ni 9,000 waktu, wahai Tuhan. Aku tengah proses Allah ni, aku buat sikit. Kau beri aku rahmat, aku sekian kat Tuhan. Kau jangan kisah aku kalau aku tak habis Allah. Sebab apa? Kalau tak habis Allah, satu waktu 80 tahun dan neraka tau. 80 tahun neraka. Kalau 5 tahun tak sembahyang, 720,000 tahun dan neraka. Apa kata larat? Dengar kata larat, betul? Ya Allah, aku tengah cuba ni. Kesalnya aku dulu, kenapa aku tak sembahyang? Itu lah. Biasa lah, betul? Bukan biasa. Kita kata ni, kita taubat ni pun belum tentu Allah terima tau. Tapi ada sangka baik, Allah terima tau aku. Sangka baik je. Kalau Allah janji nak terima taubat, tapi mesti terima, tak mesti terima. Ini kan pula tak ikut syarat. Jadi syarat keempat ni kita tengok kan. Ramai orang taubat tapi tak kesal. Dulu tak buka aurat tapi tak kesal. Dulu pakai tudung tapi pergi ambil surat kat luar tak pakai tudung. Tak kesal. Abang ipar datang pakai tudung. Pakai tudung pakai lengan pendek, tak kesal. Perempuan tak kesal, bukan taubat. Cuma berhenti. Tapi taubat, tak kira taubat. Bila kita taubat, dosa itu masih kekal pada buku kiri. Tahu? Ni kita tak faham Kita tak pernah ada rasa nak faham macam mana proses ni. Mesti ada kesal. Datang dalam rasa kesal. Umar kata kau menangis lah. Tak boleh menangis, kau nak berlakon nangis. Kenapa? Ini syarat untuk dipertimbangkan. Ini attachment yang perlu ada dalam borang permohonan taubat. Attachment apa? Lampiran. Orang kampung dia kata attachment. Payah orang muda ni. Tu saya tak faham lampiran dia apa. Attachment dia kata. Ni orang kata lampirkan kesal, dia lampirkan seronok. Oh dulu aku muda-muda, kau satu tayar, aku berdua tayar angkat kita. Itu kesal tak seronok. Engkau satu girlfriend, ini. Apa tu? Pakcik kau ni kau tengok. Aku petik je, faham, 3 perempuan datang. Aku kahwin 18 perempuan pingsan. Merana tak nak kahwin dengan diorang. Mana aku nak kahwin 18, tak kisah 4. Cakap macam berani. Apa tu? Dulu siapa tak kenal aku. Batu 14, batu 13, batu 8. Sebut nama aku, perempuan jadi gila. Itu nama apa tu? Kesal tak? Memang kau gila, Itu kesal tak? Itu tak kesal, itu apa? Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Abang kau tujulah warang kau tak nyanyi. Every GAD. Bangga dengan dosa. Mana tak ada kesal? Tak ada kesal. Tunjuk gambar-gambar tak tahu aurat. Makcik tengok, tengok makcik. Engkau tengok makcik, engkau akan keliru kau. Engkau akan kata, ini era Bandira ke makcik? Punya bangga itu, pakai baju ketat. Kenapa? Dia tak ada kesal. Taubat itu bukan taubat. Maknanya dia tidak melalui langsung proses taubat. Mana Allah nak pergi dosa dia? Dia tak taubat. Kata Allah ajar, Rasulullah ajar, Allahumma ja'alni lepas wudu minan tawabin. Ya Allah jadikan kami orang yang taubat. Maknanya apa? Orang yang berhenti dia berdosa, orang yang kesal dengan dosa yang pernah buat. Kesal bukan sikit. Kalau guru-guru kata
nak tahu kesan yang sungguh-sungguh je tau. Bawa kereta yang banyak berlaku lah. Anak kat belakang tidur, anak baru 2 tahun. Bawa kereta parking, tutup cermin, tinggalkan. Kan banyak berlaku kan. Balik petang anak mati kat belakang. Budak tadika ada kan yang jadi macam kan. Kita boleh bayangkan macam mana kesal tak yang bawa kita tu. Walaupun kadang bukan anak dia, budak tadika. Allah, kenapa aku tak cek? Pak, kenapa aku gopoh? Sama juga kesal ni. Kenapa aku dulu buat dosa? Kenapa aku tak belajar agama? Kesal Nabi bagi satu signal. Kesal itu taubat. Maknanya tak kesal tak taubat. Sekarang ni datang nasi kesal. Dulu ada memang tak semayang. Dulu ada satu orang dulu kaki mumpat. Yang mumpat mulut yang kena kaki. Kesian kat kaki tu. Kaki mumpat. Kesal lah. Allah, kesal dulu. Bodoh lah aku. Apa yang boleh cerita hal orang. Sebab tu belajar agama kan. Memang kali dia bagi satu signal kan. Dia kata kau yang umpat. Kalau umpat kita cerita keburukan orang lah. Orang punya dosa, keburukan kita kan. Memang kali dia kata kau jangan peduli dosa besar orang. Dia takkan beri kesan pada dirimu. Tapi pedulilah dosa kau walaupun kecil. Kerana dosa yang kecil kalau Allah tak ampunkan kau pasti masuk neraka. Memang kali begitu. Jadi jangan bodoh hal orang, bodoh hal kita. Ambil berat pasal kita. Kenapa? Supaya datang berhenti, kesal. Nombor 3, nama dia azam. Azam. Azam apa? Tak nak buat lagi. Azam mesti sungguh-sungguh. Kalau tak ada azam, tak taubat. Ini ulama dia ambil daripada Quran, dia ambil daripada hadis, dia ambil, dia buat modul dia. Ini syarat dia. Dia buat satu modul. Ini syarat dia. Kita modul pun tak faham. Ini saya kata kalau macam ni dulu Ustaz kata apa? Hampa kita taubat, hampa pergi ngaji lain. Maknanya ada benda tak kena sampai benda-benda yang syarat, benda-benda yang basic dalam agama pun tak kerti. Hampa pergi taubat kata. Sebab kalau hati tu berlumang dengan dosa, memang dia tak nak baca agama. Antara tanda dia tak nak baca agama. Kenapa? Allah menghinakan dia. So dia kata baca, buka kitab, ngaji. Sini kelas banyak, batu 14 hari-hari belajar. Pergi cari kelas, jangan biar-biar. Lepas tu ada syarat tambahan. Ini 1, 2, 3. Lepas tu ada syarat tambahan nombor 4. 4 ni percaya. Kalau dia itu dosanya dengan Allah dan melibatkan fardu, tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat, maka taklah dibayar dengan satu benda nama dia Allah. Itu yang kata kalau semayang barulah melengkapi syarat. Ini semayang tak qadha. Tarawih 20 rakaat, qadha tak buat. Tu guru kata hampa 20 rakaat hampa buat, qadha hampa kena buat. Nanti mati dia tanya tarawih berapa rakaat ke, dia cek semai baru dulu. Semai baru dulu dia cek. Rasulullah kata siapa yang diterima sembahyang dia akan gembira. Mustika hadis, kita mustika hadis siapa yang ditolak sembahyang dia akan duka cita yang amat sangat. Lepas tu kata Allah, saya cakap banyak kali, buat buku hutang, tulis itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, buat ni, tunjuk dengan Allah, aku tak nak masuk neraka wahai Tuhan, aku serius. Dulu setahun tak semayang, tulis hari 1 sampai 365 hari. Sebab apa? Dulu setahun tak semayang. Lepas tu dah kata, tik. Dah kata, tik. Dah kata, tik. 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 Hari-hari tengok. Ya Allah, banyaknya aku tak kata lagi. Ini semayang tak kata banyak. Boleh pergi mancing 3 hari tak balik. Bukan orang sini, ni orang lain. Semayang tak kata banyak. Boleh main golf 18 lubang pagi petang. Dia tak ingat lubang kubur tu. Bukan orang sini, orang sini main golf aku tahu. Kalau sebenarnya tak buat. Lepas tu kata tak ada apa nak buat nak bincin. Tak ada apa nak buat. Ni apa ni? Ini lain Ustaz. Ini lain. Ini yang kena hemat dulu.
Takut nanti dekat akhirat nanti ada report agaknya kan. Performance report. Performance apa? Performance. Prestasi. Tu payah dia orang kampung kata performance. Performance report. Orang sini kata prestasi. Orang kata performance. Performance report. Nanti dia print. Satu report kita tak tahu. Tanpa rahmat Allah, dia akan nilai ikut SOP. Mereka kata kau tak semayang. Dia cakap ni tak ada. Okey, ni tak ada. Ni tak ada. Umur kau berapa? Kau balik dulu 13 tahun. Kau mati 65 tahun. Okey, ini tak ada. Ni banyak dulu belasan tahun tu tak ada semayang. Cek. Mereka cek ni. Tak ada. Air tadi. Oh, ni semayang. Tapi ni tak sah pula. Mana nak sah? Hukum pun tak faham. Ni yang aku tak kerti. Ini tak sah. Ini ni sah. Ini tak sah. Ini tak sah. Ini ni semayang. Ini waktu tapi tak sah. Tak sah. Ni 52 tahun dinilai. Baiknya keluar jawapan. Performance report. Apa keluar jawapan? Ada 18,000 waktu engkau tak semayang atau memang tak sah. 18,000 waktu. Zamannya bawa dia. Bawa ke mana? Makan angin. Waktu 14. Nanding, beli murtabak. Beli daging Minang. Semalam kat Nanding beli daging Minang. Tekan dan nanti dengan rela-rela pula kenal. Saat jauh beli. Allah. Yang rela dengan SOP tu kenal. Malu nak pergi lagi kali. Beli banyak tu. Sebab anak ada rumah datang buka nak bagi dia bawa balik. Bawa begitu Allah. Malu lah rasa. Banyak. Kita dengan orang pakai topi mau tu. Tak faham betul ke? Alamak kita datang ni. Ni. Dapat dia? Bawa dia. Dia kita main apa? Tak sah apa? 18,000 waktu. Bawa dia jadi hukuman. Tanpa rahmat Allah, tanpa kesian Allah, ikut topi. Ingat tak dulu kita belajar kan ada markah kesian kan dulu. Padahal tak dulu 37. Tapi tak dulu lagi 3. Jadi pensyarah ni ambil dah mana-mana bagi tinggi sikit. Jawapan tak dapat tapi jalan kerja dah ada. Bagilah sikit, bagi dia 40. Markah kesian. Moga-moga Allah tengok kita sungguh-sungguh. Tunggu-tunggu kalau Allah semayang terawih. Mam tadi 20 rakaat apa kan? Mam tadi baru 20 rakaat kan? Asal kat rumah kan? Kan? Tipu dosa ni. Nak anggur pun takut. Allah tengok kita sungguh-sungguh. Pukul 5, pukul 4 terpacak dah tersejadah. Allah Akbar. 4 tengah dengan duduk menangis dengan Allah. Ya Allah, tolong aku banyak ni ya Allah. Ya Allah, lutut dia dah sakit. Dia dah kena gaul ya Allah. Tapi banyak benda aku nak kau Tuhan, aku baru sedar. Engkau jangan nilai aku macam ni ya Allah. Kesian dekat aku Tuhan. Itu dah punya dia. Kesian dekat aku Tuhan. Kesian apa? Itu rahmat. Itu yang disebut tu. Wa ma'ufiratau wa rahmat. Wa ma'ufiratau wa rahmat. Itu rahmat. Dengan nama Allah, dia ampunkan. Setelah dia melihat kesungguhan. Kalau Allah kata siapa sungguh-sungguh, aku tunjuk jalan. Jalan apa? Jalan keampunan, jalan keimanan, jalan ilmu. Tapi sungguh-sungguh. Ini tak sungguh-sungguh. Kalau tidak, baca Quran tidak, zikir tidak, tasbih tidak, mengaji tidak. Ada orang disebut tidak. Mengumpat tidak, mencerita tidak, baca Quran tidak, sembahyang tidak. Dunia tu sudah tidak. Mereka jaga performance report akan ditujukan. Solat, ini perlu cerita lagi. Solat. Lepas tu dia kata, kalau dah umur dan umur pencen, syukur dengan Allah. Tak kerja lah. Jadi kena fokus pada apa? Qada'an. Saya dulu kan, saya jumpa kawan. Bos, buat apa bos? Dia dulu bos juga lah. Aku tak ada kerja, aku kerja ni lah, kerja RTM. Kan banyak orang suka cakap ni kan.
rehat tunggu mati, dia kata. Dah meninggal dah kawan ini. Dia kata, bang, jangan kerja ATM, kerja ATM. Bukan Angkatan Tentera Malaysia. Engkau pun dulu bukan tentera. ATM, amal tunggu mati, bukan rehat. Dia tak ada buat apa lah, pagi-pagi tidur, lepas subuh tidur pukul 10, lepas tu pergi jatuh khabar, jumpa kawan minum, duduk sampai pukul 11, balikkan tidur balik, zuhur pergi masjid, balikkan tidur balik, asar pergi masjid. Bukan tu. Ni apa lubang-lubang tampal, cepat-cepat tampal lubang-lubang ni. Apa report kita ni? Edit. Tahu? Edit, audit dulu, lepas tu edit. Audit. Saya dulu 4 tahun kerja audit. Ni audit. Saya dulu associate member Internal Audit Malaysia. Associate member. Adalah pergi exam, pergi apa. Apa audit? All you do is tick. All you do is tick. Faham tak bahasa Jawa ni? Apa awak kena buat hanya tik. Apa? Tik kagak. All you do is tik. Supaya apa? Edit benda ni bagi cantik lah. Supaya nanti bila dipersembahkan, tak adalah lubang sana, pangkar sana, lubang sana. Keluar performance 18,000 waktu tak semayang. 18,000 waktu ni 10 tahun. Kalau kali dengan 80 tahun, saya pakai kereta 1 juta dalam tahun dan neraka. Adakah kita sanggup? Betul? Jadi taubatlah betul-betul mengikut prosedur dia. Okey. Kalau dosa itu dengan manusia, korang agak ada pukul 8 ni ada bulan duha. Pukul 8 kan minta tutup pagar, kunci. Yang bagi orang balik, boleh no? Aku takut nolong balik kali kan. Manusia, ini dosa dengan Allah. Manusia ni dosa dia terbagi kepada 4. Satu, dosa dengan diri dia, mengumpat diri dia, pukul diri dia, naya diri dia. Satu, dosa dengan keluarga dia. Dia katakan dosa keluarga ni apa? Dulu guru kata apa? Dulu belum kahwin, kau bawa dia naik motor, bini kau sekarang dia kata. Dia pegang belakang motor, kau pegang tangan dia, engkau dosa dengan bapak dia. Kau kena minta maaf dengan bapak dia. Itu dosa keluarga dia. Bawa pergi sana, bawa tengok wayang, engkau dosa keluarga dia. Itu contoh dosa keluarga dia. Kenapa? Dia ada hak pada anak dia, engkau tak ada hak. Engkau belum kahwin, kau angkut sendiri. Bawa pergi pampir, bawa pergi malam pesta muda mudi. Habis. Dosa keluarga dia. Lepas tu, dosa dengan harta dia. Harta dia, kau tipu dia, kau rompak dia, kau bohong dia, kau ambil benda dia tanpa izin. Nombor 4, dosa dengan agama dia. Kau fitnah dia, kau kata dia bid'ah, kau kata dia sesat, kau kata dia syirik, kau kata dia Yahudi. Itu agama dia. Ini 4 ni kau kena minta ampun dengan manusia. Sebab syarat Allah nak terima taubat yang ni, manusia kena maafkan dia. Kalau dia kata aku tak maafkan kau, tiada maaf bagimu, Allah tak ampunkan dosa itu. Ada mati sama juga. Allah tak ampunkan dosa itu. Jadi Imam Ghazali kata nak buat macam mana? Kalau manusia tak ampunkan, tak sebab macam ampun dah mati, apa nak buat? Engkau kena bawa benda, nama dia, amal banyak-banyak. Atau kita kata bekal. Bawa bekal banyak-banyak. Kenapa? Nanti kat sana dia minta, engkau dulu mengumpat aku, engkau tak minta maaf dengan aku, sekarang aku nak claim. Tak boleh bayar dengan duit, tak boleh bayar dengan apa? Bayar dengan apa? Ini bekal. Itu seorang. Datang seorang lagi, mak mertua, oh dulu rupanya kau mengumpat aku,
tu kat belakang ni. Kau bagi aku beruang. Malah mau tu gemuk. Mana beruang ni? Ada je suruh aku sana sini. Nampak? Hari ni aku nak minta balik. Dengan apa? Aku nak ambil pahala kau. Mereka kata bagi dia pahala. Tapi kalau tak bawa apa-apa, semayang pun tak sah, apa pahala nak bawa? Semayang pun tak khusyuk, apa pahala nak bawa? Adalah buat sikit-sikit pahala, sedekah pisang kami sikit, itulah. Masa tu tabung RM2, itulah dia lah sikit. 2 orang minta je dah kosong. Itu belum lagi, satu kampung minta, tipu orang kampung, ngumpat orang kampung, ngumpat orang Batu 14. Satu kampung Batu 14 batu. Dulu kau kata orang Batu 14 bodoh kan. Okey, kami minta. Semua datang Batu 14. Haji Lena datang. Haji Lena Batu 14. Haji Yusuf datang. Pasal 14 segala haji kat sana. Samsul datang, Surah Talbiah datang, Haji Yusuf Batu Kampung datang. Tapi Batu 14, kau ngumpat orang Batu 14 betul-betul bodoh kan. Surah sana bodoh kan. Orang surau datang, aku pun dari surau. Kau kata aku surau kami bodoh, okey, hari ni kami nak minta. Bawa amalan sikit yang nak kena minta banyak dalam habis. Apa Rasulullah kata? Dah habis, orang batu lagi. Bagi umpat pula orang batu 18. Satu kampung betul mana minta? Dah habis. Tak ada apa nak lagi. Rasulullah kata apa? Dia ambil dosa orang tu pula. Kau ambil dosa aku. Kau ambil. Okey, lagi orang batu. Okey, dulu kau ada umpat aku. Kau ambil dosa aku tak? Ambil. Akhirnya, maka dia jadi seorang yang dinamakan. Ini nama ni. Muflis. Maka dia disampak ke neraka. Nampak? Rasulullah cerita ni, berdiri dalam hadis. Bila Rasul cerita, dia akan berlaku. Sebab itu pentingnya minta ampun dengan manusia. Kalau tak minta ampun, please be prepared. Bawa bekal, bawa amal. Semayang terawih 20 rakaat. Kalau semayang, baca Quran banyak-banyak. Ya Allah, aku tahu ramai orang akan klaim dengan aku nanti. Ini baca Quran 3 muka. Orang kata Quran dia baca 3 juzuk. Itu pun dah rasa macam wali dah berterbang tinggi. Betul kan? Dah rasa macam wali lah. Minyak motor tak habis. Wali kamu ni, baca Quran 3 juzuk. Tengah jalan, tengah malam buta, mati kat depan tu. Abang pun tahu, wali tak wali. Telefon Haji Banu, tolong ni. Tak, Haji ni, tolong ni. Minyak habis di tengah malam gelap ni, takut. Abang pun tahu, wali tak wali. Ni kenapa ni? Ni dah tu. Okey. Saya nak berhenti lagi 5 minit. Nombor 6. Taubat ini dia memiliki tanda terima. Ni tanda terima ni. Tanda Allah terima taubat. Dalam kitab kata tidak ada kemestian, tetapi ada tanda. Tadi ada orang datang pinang anak buah saya, orang Perak. Tapi dia dah beritahu saya siang, kalau terima, bukan cakap terima, kena makan sirih yang dibagi. Allah, bukan sirih yang tertin. Kakak dia kata, nanti kalau kau kata terima, kau habis sirih ni, kau punyang. Allah, aku cakap bawa lain lah. Apa McDonald ke apa benda. Nasi biryani, nasi ambeng ke. Jadi nasi ambeng aku makan, terima. Tak boleh, sirih kata. Allah, sirih. Kita rokok, kapur. Mana pernah makan sirih no? Jadi mau tak mau, makan juga. Aduh, tersiksa. Dia pun makan. Tapi orang tua tu dia sikit dia. Saya dah makan, saya tengok dia sibuk-sibuk tempat lain, saya keluarkan. Rasa macam-macam rasa. Well, orang KL tu makan sirih. Betul tak? Orang sini pun tak makan sirih kan? Ini pun bandar ini kan? Tak payah dah suruh makan sirih. Hantarlah benda lain. Pergi karipap ke, bolehlah makan. Tapi makan juga lah. Demi kasih sayang pada keluarga ni makan lah. Kan? Tak apalah. Saya telan lah. Tanda. Satu. Dia ada 6. Cek. Tapi tidak tujuan. Tidak. Satu.
bimbang. Hati bimbang. Hati bimbang terjerumus semula. Hati bimbang, rasa bimbang, takut aku buat dosa balik. Mana takut dia bergetaran. Aku tak nak buat kerja ni kan terlibat lagi lah. Aku tak nak macam ni kan terlibat lagi lah. Tapi aku malas tu. Bimbang. Saya tulis nombor 6 dulu. Dapat tanda dia, dapat jaga lisan. Lisan apa? Lidah. Dulu orang panggil dia mulut laser, sekarang dia boleh kawal. Dulu orang panggil dia mengumpat grup. Ada WhatsApp grup nama mengumpat grup kan? Jangan tukar nama, jangan mengumpat grup. Tulis ahli neraka. Kan mengumpat dia tak neraka. Tulis tukar grup. Ikon dia tulis api punya nyala. Semua left. Profile dia tulis api nyala. Jangan tulis mengumpat grup. Dapat jaga lisan. Ini pada hati. Ini tanda pada hati. Ini tanda pada lidah. Mana pada anggota. Kalau dulu buat dosa dah taubat, dah tengok Allah timbul satu taubat aku. Lisan dia berbeza. Dulu cakap benda bukan-bukan, dulu cakap umpat-umpat, dulu cakap marah-marah. Sekarang ni slow sikit. Dulu banyak cakap benda sia-sia, sekarang ni slow sikit. Mungkin dia jadi sedikit pendiam, dia rajin zikir. Ini apa? Tanda ni Allah beri pada lisan dia. Ini ulama-ulama sebut ni. Nombor 2, dunia sedikit nampak banyak. Akhirat banyak nampak sedikit. Apa maksud dia? Dunia sedikit, baju 3 helai nampak banyak, tudung 3 helai, banyak dah tudung, tak beli lagi lah. Ini tudung 28 helai, sikit lah tudung. Hari ni tak ada tudung 28 helai, dia kata tak ada tudung. Baju Melayu 18 pasang. Tahun ni cuma baju lah. Kenapa? Akhirat banyak nampak sedikit. Baca Quran banyak. Aku baca, dia kata diri dia, aku baca sikit je dah Quran ni. Padahal dia baca banyak kan. Khatam sebulan 5-6 kali itu kira banyak lah pada orang awam. Ya Allah, sikitnya aku baca. Ini baru baca sebulan 3 juzuk, dah rasa wali sekali boleh terbang. Itu dia jadi. Mana terbalik. Akhirat yang sedikit nampak banyak. Dah lah, aku bulan ni dah 2 juzuk baca. Bukan mana? Ni. Mana mau jumpa dia semalam? 2 petang jumpa dia. Tengah ambil zakat. Mana mau jumpa dia juga? Ni besok nak jumpa lagi. Kami ada projek amal. Dia nak buat dengan dia. Aku datang surau seminggu 2 kali. Apa yang 2 kali bukan banyak? Orang yang taubat diterima ni, akhirat ni banyak dia buat, sedekah ni banyak dia buat, tapi Allah rasa dalam hati dia, sikit je aku buat amal ni. Ada tanda tu, Allah terima amal. Okey, lagi nombor 3. 3 nak baca kat sini sebab tak ingat. Catat dah. Tanda dia ada 6. Saya dah sebut 3. Nombor 3 apa? Hatinya sibuk dengan Allah. Hati dia selalu ingat Allah, sibuk dengan Allah, dan terpaut dengan apa yang Allah wajibkan. Terpaut lah. Baca Quran hati terpaut. Tu terpaut. Terpaut dia terikat. Dia rasa seronok. Tak baca Quran dia rasa dah terpaut. Macam dah cinta lah. Hati dah terpaut. Pergi masjid dah terpaut. Tu nombor 3. Nombor 4 dia kata mendekati majlis orang soleh. Selalu datang majlis ilmu.
Duduk mengaji, rajin, itu tanda Allah terima taubat. Tapi kalau mengaji pun tak nak, mustahil kata, lepas dia ada kuliah subuh, baru kata boh, dia sampai depan dah. Mengaji malam tak nak, siang tak nak, aku datang masjid ni semayang je, dia kata. Kalau mengaji, itu tanda tak baik tau. Tanda apa? Allah tak terima taubat. Okey, nombor apa? 5. Ni nombor 6 ni. Nombor 5 apa? Dia katakan nombor 5, hatinya tenang dan terbuka pintu makrifah. Tu tenang, maknanya dia tak terkecoh-kecoh lah. Dia ada mutmainnah. Allah bagi dia hati tenang. Itu 6 tanda dalam kitab kata taubat diterima. Itu kitab Tawbihul Ghafilin. Kalau kita ada kitab lain dia tambah. Ada kitab lain dia tambah. Satu dia kata apa? Putus hubungan dengan kawan-kawan yang tidak baik. Putus hubungan dengan kawan tidak baik. Itu dalam kitab Mukasyafat Qulub, ditambah lagi. Lagi nombor 8 ditambah apa? Dia kata tu, sentiasa beristighfar. Hati dia sentiasa istighfar. Itu tanda Allah terima taubat. Walaupun Allah terima taubat, Allah letak kepada dia sentiasa istighfar. Jadi taubat ni ada takrif, taubat ni ada hukum, taubat ni ada waktu, taubat ni ada had, taubat ni ada syarat, taubat ni ada tanda. Lepas tu kita sempat, nanti kemudian kita cakap kesempurnaan ada 10. Itu saya dapat cakap. Kesempurnaan ini syarat, tapi ada lebih sempurna dari syarat ni. 10 syarat. Itu dalam kitab apa tu? Nasaihul Ibad. Nanti kemudian kita baca lah. Atau saya WhatsApp pada Eddie kongsi dalam grup. Semoga baca pun boleh faham tentang tu. Okey, cukup pagi ni. Kita rehat kejap. Bukan sarapan. Pukul 10 nanti kita sambung untuk baca kitab. Siapa 8 boleh tunggu sekejap lah. Pukul 8 atau 10 lah. Saya ada kelas pukul 12.30 dengan Terengganu. Online. Setiap minggu ada Ahad. Badan Kebajikan Islam Petronas Terengganu. Tapi tak guna Google, dia guna Microsoft Team. Sekarang ni banyak orang panggil buat kelas pakai online. Itu hari ada polis hantar surat jemputan di WhatsApp. Saya tengok, surat polis. Sama juga benda ni. Jemput kuliah 2 jam. Forensik, Jabatan Forensik pun diorang buat online juga. Baguslah sekarang ni ramai orang dah nak belajar. Tak kira lah online ke apa ke. Okey, nanti 8 lebih sikit sambung. Kita baca kitab. Baik? Wabillahi alam. Jumpa lagi. Yang online, ini link yang sama kita akan guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.